Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast GPS, podcast nombor 1 di KDRI. Yang mana pada video kali ini kita bersama dengan tetamu istimewa yang fresh, segar dari ladang Sarawak. Ladang Sarawak. Sabar. Ladang Sabah. Aduh, silap sikit. Tapi tak apa. Sebab Sarawak Pani pun nak pergi tak? Jadi Hassan ni dia adalah wakil KDRI ke YSS Sarawak, Yayasan Sukarelawan Siswa, misi Sukarelawan Siswa ke Sarawak. Sabar. Sabah. Astaghfirullahalazim. Misi Sukarelawan Siswa ke Sabah 2024. Yes. Dan bersama dia hari ni saya alumni YSS misi Sukarelawan Siswa Sabah 2023. So dia pergi next year lah. Maksudnya lepas saya pergi tu dia pergi pula. Okay, jadi macam mana Hassan? Sihat Alhamdulillah sihat. Banyak ni nak diterangkan. Jadi kita teruslah masuk terus masuk ke ni lah, perbincangan kita pada hari ini, iaitu tentang misi yang Hassan join. Kalau tengok baju Hassan ni, dapat kita baca lah. Kat situ dia tulis Sukarelawan Siswa Student Volunteer. So ni adalah baju rasmi YSS, yang mana setiap peserta memang akan dapat baju ni lah. Okay, dan baju yang saya pakai ni baju GPS. Okay, jadi Hassan. Ya betul. Ya betul. Macam mana? Macam mana boleh tiba-tiba nak join YSS ni? Okay, sebenarnya kenapa saya join ni, yang pertama sekali sebab ada peluang lah. Dan yang keduanya saya, orang kata apa, keep in touch ataupun dalam komuniti YSS itu sendiri, di mana ketua saya Lut Muhammad Syukri dan payungan saudara Acap ialah alumni daripada YSS. Jadi dari situ saya jadi nampak lah sinar ataupun apa sebenarnya YSS ni nak daripada mahasiswa di Malaysia ni. Jadi akhirnya menyebabkan rasa cinta terhadap sukarelawan itu menjadi, orang kata, satu batu loncatan lah. Batu loncatan untuk saya lah, untuk terus menyinar pada masa yang akan datang. Oh gila, baik lah. Memang betul-betul YSS lah guys. So jadi okay, macam Hassan cakap, dia terinfluence lah, ataupun terpengaruh dengan apa, circle yang mana Hassan duduk. Yang mana Hassan ni, dia kalau dekat GPS dia adalah Extas. Extas ni Exco Tajaan dan Sumbangan lah, bersama dengan pair dengan ni Lut Muhammad Syukri. Juga akan menyertai misi ke Sarawak pada, dia akan gerak esok rasanya. Esok dia dah pergi. So video ni kita rekod pada 23 Oktober. So 24 Lut akan bergerak lah ke dia pergi mana dulu? Yang tu saya tak sure. Dia akan pergi ke, rasanya pergi Kementerian Perpaduan Negara kat Putrajaya. Dan dia set up dulu, and then dia akan ni lah bergerak sebagai alumni insyaAllah. Jadi Hassan, YSS Sabah. Okay. YSS di Sabah. Sabah di mana? Saya kalau Sabah tu, saya di area Kota Kinabalu, iaitu di kampung Sepanggar, Kota Kinabalu. Ya betul. Jadi okay, kita terangkan dulu lah. Kalau korang join YSS, korang akan ditempatkan di beberapa buah kampung lah. Contohnya sebagai, kalau contoh Hassan, misi Sukarelawan Siswa Sabah, maknanya dekat Sabah tu dia akan tempatkan korang dekat tempat yang berbeza. Maksudnya korang akan diletakkan dalam satu kumpulan, dan kumpulan korang tu akan bergerak ke satu kawasan lah. Selalunya kawasan-kawasan yang memerlukan lah, kawasan-kawasan yang tak semestinya naif, tak semestinya luar bandar, tak semestinya pedalaman. Tapi tempat yang bukan pedalaman tu pun dia sebenarnya memerlukan dari banyak segi. Contohnya pendidikan, contohnya lagi miskin bandar, infrastruktur sebagainya. Okay, jadi Hassan ditempatkan di kawasan yang boleh kata dekat-dekat dengan bandar, betul tak?
Betul. Berbeza lah dengan bagaimana orang pandang YSS ni, di mana kalau sukarelawan kita akan pergi tempat-tempat yang macam pedalaman. Macam pedalaman, saya masa zaman saya experience pedalaman lah. Saya pergi ke Pulau Banggi di Kudat. Memang betul-betul ujung, dekat-dekat apa, kalau Filipina. tengok peta tu, peta Sabah kan macam anjing kan, dia punya muka tu memang betul-betul atas kepala anjing tu. Di Jadi pulau, di pulau. Jadi Hassan ni dia berada ditempatkan di berdekatan dengan bandar, betul? Betul. Jadi Hassan, bandar kan, bandar ni apa dia punya cabaran ataupun apa yang penduduk di Sepanggar ni dia memerlukan apa dari segi hikmat Sebenarnya apabila saya lihat, mula-mula saya dapat tahu yang saya akan ke Kampung Badulan Sepanggar ni, saya jadi macam aduh, tak dalam. Jadi tak ada pengalaman sangat lah. Dia macam tak ekstrim macam yang saudara Acap dapat tu. Jadi saya rasa macam tak best lah. Jadi macam biasa-biasa je. Jadi bila saya datang sana, dia 15 minit hingga 20 minit je daripada UMS. Tapi bila sampai di sana, saya tengok orang kampungnya ramainya daripada yang golongan yang dah pencen dan nak ke arah pencen. Dan bila saya lihat tu, dia jadi macam okey, golongan ni golongan yang berpendidikan lah. Dan bila orang kata semakin lama kami duduk situ, kami boleh lihat ada memang ramai yang kurang kemampuan dari segi kemiskinan lah. Jadi pada akhirnya apa yang kami lihat di situ ialah masalah dari segi kemiskinan bandar, di mana akses pendidikan ni memerlukan kos kan. Jadi apa yang menyebabkan YSS hantar kami ke sana ialah untuk kami bantu mereka yang memerlukan pendidikan, sebab ramai di antara mereka ni yang tak sekolah. Dan kami ada data lah, lebih kurang 20 hingga 30 orang yang kanak-kanak di situ yang tidak bersekolah. Dan ada dua sebab utama lah kenapa mereka ni tak bersekolah. Yang pertama, sebab mereka ni memang betul-betul miskin. Yang kedua ialah sebab mereka ni bukan warga negara. Jadi sebenarnya YSS ni dia hantar, dia ada sebab lah kenapa dia hantar kita kat situ. Ya, kalau ikut macam kalau nak tahu tentang struktur lah, macam mana YSS ni dia bagi riki tempat-tempat kan, diorang punya proses tu sangat panjang lah before satu-satu misi tu dijalankan. Dan untuk peserta pun diorang akan tengok the most suitable one lah untuk dihantar ke tempat tu. Sebagai contoh, kalau di misi di kawasan Hassan ni sebagai pioneer untuk pendidikan. Jadi sebab kita daripada IPG, so memang YSS akan ambil untuk hantar ke ni lah, ke kawasan-kawasan tu sebagai seorang yang akan menjalankan misi berkaitan dengan pendidikan. Jadi kita cerita sikit lah. Macam tadi Hassan cakap, daripada UMS dia ke tempat misi dia tu dalam 15 minit je, betul? Ya, betul. Jadi masa kita join misi YSS ni, kita akan selalunya kita akan berpusat dulu lah di satu tempat di Semenanjung sebelum kita terbang. Dan bila kita terbang tu, kita sampai di airport dan kita akan terus bergerak ke UMS. Dan dari UMS tu barulah kita akan adanya latihan pre-departure training, macam-macam lah, akan input-input dimasukkan dan baru kita akan dilepaskan ke ni lah, kampung-kampung yang ditetapkan. Jadi selaku orang kata, apa orang panggil dia punya tu, Apa? pecahan-pecahan dia tu orang panggil apa? Pillars. 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 Tahun lepas pergi. Pillars pendidikan. Jadi selaku peserta yang berada dalam pillars pendidikan kan, jadi apa yang Hassan dan rakan-rakan IPG lah, IPG, semua daripada IPG. jadi di kampung Hassan ni diorang letak ramai IPG lah, 3 orang IPG. 3 orang IPG. Nampak? Jadi memang disebabkan kawasan tu dia punya permintaan ataupun apa yang mereka perlukan adalah dari segi akses pendidikan, maka diorang akan hantar sejumlah yang besar. 3 orang tu kira besar, jumlah yang besar untuk pendidikan punya orang untuk hantar kat situ. Jadi apa yang Hassan dan rakan-rakan daripada IPG ni yang sama kumpulan ni buat dekat Sepanggar? Jadi sebenarnya di Sepanggar ni
budak-budak kat situ, dia ramai di antara mereka ni yang memang baik lah, orang kata setiap masa akan pergi ke masjid kan, untuk menunaikan solat. Dan memang kami adakan biasa solat lah. Dan sebenarnya ada improvement lah dari satu masa ke satu masa. Dan bila kami sampai je di sana, memang kami satu persatu lah kami cuba test mereka kan, bacaan solat dan seterusnya. Pada hari pertama sampai ke sana, kami terus bergerak ke sekolah untuk, orang kata, adakan sesi bersama ataupun program bersama lah. Antara yang kami boleh lakukan ialah arithmetics, lepas tu kami boleh laksanakan program DSD bersama. Dan juga yang saya ingat lah berkaitan dengan eksplorasi stream, di mana tiga-tiga ni sebenarnya dia nampak macam complicated kan, sebenarnya dia simple je. Yang disebabkan apa, sebab OSS ni dia tahun ni dia macam fokuskan sikit kepada bidang sains dan juga matematik. Jadi tapi kami sebenarnya di IPG tu, macam saya, Hasan daripada IPG Kedah, bahasa Melayu. Lepas tu sahabat saya Hasan daripada Ocean Bahasa Melayu lah. Ya, bahasa Melayu. Sahabat saya juga daripada bahasa Melayu. Dan yang terakhir ni daripada option pendidikan awal kanak-kanak. Jadi sebenarnya sebab mereka ni tak pandai membaca apa semua kan, jadi untuk masalah ni sebenarnya kenapa mereka hantar kat situ, bukan hantar option yang susah-susah macam sejarah ke apa kan, sebab asas kepada ilmu tu literasi dan juga numerasi kan. Jadi literasi dan numerasi ni perlu diperkukuhkan dahulu lah. Maknanya bila mereka ni tak belajar, dan akhirnya kami datang ke sana, menyebabkan akhirnya perkembangan ataupun untuk kita nyala rasa lah kanak-kanak tu, supaya mereka ni rasa nak belajar. Saya ada satu cerita lah. Boleh cerita? Sila memang untuk cerita. Sebab saya ada rakan saya ni, dia cerita dia hari last ni. Sebab hari first tu dia tanya, bang, dia tanya kan, ini bang, apa, budak-budak tu lah? budak tu dia tanya, budak-budak dekat Sepanggar. Dekat Sepanggar tu, sebab dia memang miskin bandar. Jadi mereka ni adalah seorang ni, dia tanya kepada kawan saya, dia tanya, bang, macam mana dia soalan dia, macam mana nak ajar terima kasih. Okay. Lepas tu hari kedua tu, hari last ni, dia pun tanya juga, macam mana nak tulis perkataan terima kasih tu. Lepas tu hari ketiga, kawan saya ni tak dapat bantu sebab kita ada pembahagian tugas memasak apa semua. Jadi akhirnya pada hari terakhir tu, saya yang suruh semua tulis surat. Maknanya kanak-kanak ni semua tulis surat untuk beri kepada sukarelawan lah. Jadi akhirnya dia kata kawan saya, terima kasih sebab ajar saya, dan saya harap sebenarnya saya harap abang sentiasa ada kat sini untuk ajar saya. Rupanya bila diselidik satu persatu, sebab dia ni tak sekolah, dia nak sangat belajar, tapi dia boleh tulis terima kasih pun dia dah rasa macam satu perkara yang besar lah untuk dia. So boleh nampak tak impak OSS tu. Jadi akhirnya menyebabkan bila kami kenang balik apa yang berlaku dan semua ni, memang kami rasa macam sangat terasa, dan juga kami nak lagi ke sana lah untuk melaksanakan misi. Betul. Kalau kita ditempatkan di tempat-tempat kita join misi ni, dia memang satu benda yang sangat impactful lah untuk tempat tu dan juga untuk kita sebagai peserta sukarelawan. Sebab bila kita kat sana, kita duduk dengan dia orang tu 10 hari. Betul? Korang pun 10 hari kan? 10 hari. 10 hari kita ditempatkan di kawasan misi tu. Dan bila 10 hari kat sana, kita buat misi, kita bersosial dengan orang-orang kampung, orang-orang kat sana. Jadi dia dah jadi satu bonding yang kuat lah. Dan masyarakat Sabah ni, dia orang ni ada satu power lah pada saya. Power dia lain lah. Kalau pergi jumpa dia orang, kita interact dengan dia orang, duduk dengan dia orang lama sikit, dia akan rasa macam bila nak balik tu, memang
memang berair lah mata. Sebab diorang dah anggap macam family kan. Diorang anggap macam family. Sebab satu lagi maybe sebab diorang macam orang-orang kampung kan. Orang kampung ni kan dia macam friendly, baik kan. Memang caring, memang kisah pasal semua orang kat situ. Even waktu saya pun, saya duduk dekat rumah yang agak daif dan saya tak ada makan malam lah macam orang lain. Macam orang lain memang kita orang akan masak juga untuk kita orang. Tapi bila kita masak makan lah yang dekat yang kita masak tu. Tapi bila diorang balik ke rumah, ayah angkat, mak angkat, diorang akan makan lagi sekali sebab mak dengan ayah angkat masak juga. Tapi saya tak ada lah. Saya tak merasa lah mak ayah angkat masak sebab family saya waktu tu memang sangat susah. Jadi orang-orang kampung ni memang dia akan care lah. Dia akan fikir apalah budak Ashraf ni makan kat rumah jadi diorang akan hantar dan sebagainya. So memang satu benda yang lain lah. Jadi kalau Hasan dari segi macam cerita-cerita pasal keluarga angkat, macam mana pula Hasan ke sana? Sebenarnya saya kat sana memang tak ada keluarga angkat. Saya macam mana dia sebab masalah kebekalan air kat sana. Jadi bila wujudnya masalah kebekalan air ni, jadi kami di sana sebenarnya sahabat-sahabat perempuan di sana seramai berapa yang 10 rasanya. Jadi mereka pair dua, maknanya satu rumah 2 orang. Tapi lelaki ni diwajibkan untuk tidur di masjid lah. Jadi kami memang tidur di masjid, tidur di atas sleeping bag dan beralaskan juga lantai lah. Jadi lantai kapet masjid tak ada, memang pakai masjid tu lantai. kapet tak ada. Kapet dia 2 tingkat. Maknanya duduk di atas tu ada kapet, tapi kami memang tidur di bawah lah, di bilik ruangan rehat tu. Jadi sebenarnya agak tak adalah se-ekstrim saudara Acap rasanya. Sebab apa cerita pasal lipan apa semua kan tak ada kan. Okey. Jadi kami kebersihan okey saja, maknanya keselamatan insya-Allah okey. Cuma gitulah, tidur hari-hari di atas sleeping bag. Itu satu pengalaman barulah untuk saya. Kalau mungkin ada penonton yang tak tahu sleeping bag tu apa kan. Jadi sleeping bag ni kalau orang pergi camping tu yang orang bungkus tu lah, yang tarik tu. Tapi kalau masa macam ni, kalau Hasan tidur dia buka je lah, tak adalah balut badan. Betul. Tapi memang nipis lah. Nipis sangat. Tebal-tebal ni ada. Tebal-tebal ni je. Sangatlah nipis. Sebab saya pun masa di sana saya memang tidur atas sleeping bag juga. Di lantai juga. Sebab rumah tu memang, rumah yang saya duduk tu memang keluarga yang susah. Jadi memang kalau korang tengok dokumentasi yang kami sediakan, memang rasa korang akan terus rasa nak sumbang lah. Betul. Jadi Hasan boleh cerita sikit tak macam mana hari-hari kat sana, macam dari segi apa, bergerak ke satu tempat, ke misi ke, dan mungkin apa, ada macam daily task yang korang kena siapkan ke macam mana? Okey. Sebenarnya kalau kami bangun-bangun pagi di sana, sebab kampung tu berbukit, maknanya kawasan ni sangat berbukit dan juga sangat kecil lah kampung Bandulan ni. Jadi kawasan ni bila kami bangun pagi je, kami akan dihiasi dengan, orang kata, satu pemandangan yang sangat indah lah. Sebab situ memang lawa lah, sebab atas bukit kan. Kita duduk di puncak sekali, jadi kita boleh nampak sangat cantik pemandangan di situ. Jadi hari-hari kami sebenarnya dimulai dengan senam aerobik terlebih dahulu lah. Jadi senam aerobik ni kami lakukan aktiviti senam aerobik, dan seterusnya latihan malam kebudayaan. Seterusnya barulah bergerak kepada apa ni, program. Dan program kalau latihan malam kebudayaan hari-hari hari-hari. Oh ya, dari hari first? Hari first. Wih, padu perancangan. Sebab di kampung kami ni Timbalan Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi yang datang. Jadi perlu buat yang terbaik lah. Sebab dia ahli Parlimen Sebanggar kan. Ya, begitu. Jadi gitulah. Kena buat yang terbaik. Kena prepare lebih sikit lah. Ya, betul. Jadi untuk hari-hari kami, sebenarnya kami sangat pack dengan program. Dan kalau pilih pendidikan sendiri untuk 10 hari tu, kami ada 8 program. Dan sebenarnya untuk 8 ni sebenarnya
kalau betul-betul buat ni memang tak cukup masa, sebab memang betul-betul kena rapi susunan dia. Tapi mungkin sebab saya dah pergi program orang asli semua, saya baru fresh kan, jadi saya rasa macam pendekatan tu membawa kepada keberjayaan lah sepanjang saya duduk ataupun menjalankan misi ni, iaitu 8 program dalam masa 10 hari. Satu benda yang agak sukar lah, dan sebenarnya dibantu juga oleh sahabat-sahabat saya dan juga ketua-ketua kampung. Jadi program, saya ingat ada satu pillars, saya tak ingat, tapi dia ada 21 projek yang hendak dijalankan. Cuba bayangkanlah macam mana. 21? Ya, betul, untuk satu pillars saja. Dan sehari, mereka sehari kena buat 2. Tak ada hari kena buat 3. Ya, betul. Dan mereka memang menang pillars yang terbaik lah di misi untuk Sabah 2024. Jadi sebenarnya kami memang dah bagi-bagikan tugas. Kalau memang free apa semua, memang masing-masing akan membantu satu sama lain. Dan sebenarnya konflik antara tim kampung alhamdulillah okey saja. Dan memang sentiasa, sebab kami dapat pegawai yang baik kan, Cik Azanif. Jadi sangat baiklah, dan beliau sangat membantu kami dalam menguruskan dan juga merancang program ataupun projek yang kami nak laksanakan. Dan setiap malam kami akan adakan macam biasalah kan, postmortem untuk kita tambah baik dari satu masa ke satu masa yang lain. Dan sebelum malam tu memang kami akan bercerita lah berkenaan dengan diri masing-masing, dan seterusnya. Saya ingatlah, maknanya kami akan, kadang-kadang bukan dia nak cerita pasal ni pun, dia macam cerita pasal apa yang telah dilaksanakan, sebab bukan semua orang duduk di tempat yang sama kan suatu program tu. Mungkin kalau kami di pendidikan mungkin 5 orang, 3 orang memang dah wajib akan pergi. Mungkin yang akan bantu tu daripada pilihan yang lain. Kami akan ceritalah apa yang kami buat, apa yang kami dapat, dan data apa yang kami telah perolehi sepanjang program di sekolah ataupun bersama komuniti tu. Gitulah hari-hari saya di Kampung Bandulan. Jadi macam dengar cerita tu memang banyak lah. Lampu pun dah macam memerlukan sukarelawan tu. Betul kan? Tak apa, nanti lah kita hantar misi ke sini. Untuk apa, program ada dalam 21 tu baru satu pilar. Pilar Hasan, pilar pendidikan pun dah 8. Jadi dalam banyak-banyak program yang kampung daripada KRT panggil KRT ke panggil Sepanggar? Bukan KRT, panggil kampung lah. Kampung saja. Panggil kampung. Okey, kampung Sepanggar ni dalam banyak-banyak program yang dijalankan, program dan projek yang dijalankan, apa yang macam paling mencabar dalam banyak-banyak program apa yang macam paling payah sikit dan paling memerlukan effort yang tinggi lah? Program ataupun projek lah. Okey, sebenarnya kalau nak ikutkan, saya rasa antara program atau projek yang orang kata susah sikit lah untuk dilaksanakan, melibatkan pelajar daripada prasekolah. Sebab dia, kalau kita nak mengajar tahap 1 pun kita rasa dah agak sukar lah untuk mengawal kelas tu. Kalau di prasekolah ni dia lebih hyperaktif. Kadang tu ada yang datang kat kita dan ada yang tiba-tiba duduk di atas kursi lah. Dia macam berkeliaran, susah nak kawal. Kami bertiga pun memang suka nak kawal, tapi memang cikgu di sana membantulah dan terus menunjukkan tunjuk ajar. Sebab akhirnya menyebabkan kami ni rasa macam okey, ni satu benda yang barulah untuk kami di Semanggar ni. Dan tapi program tu berjalan dengan lancar saja. Maknanya kanak-kanak ni dia boleh mengira dengan baik lah. Jadi program dengan prasekolah tu program mengira lah, ajar mengira. Ya, betul. Maknanya operasi untuk mengira lah. Tambah tolak. Ya, betul. Bagi darat tak ada lah? Bagi darat tak ada lah. Prasekolah lagi. Jadi apa, macam yang kalau korang audience boleh tengok apa yang telah dibincangkan oleh Hasan ni, dia nampak macam bukan satu misi sukarelawan yang biasa lah. Macam kalau korang biasa tengok kan, dah macam kalau korang adalah audience daripada IPG Kedaraan, macam dekat IPG pun kita nampak program sukarelawan, kutip sampah, agi bubur, pergi bersihkan cat-cat gitu lah. Jadi
Kalau program-program yang macam itu memang betul lah tu sukarelawan, tapi dia bukanlah sama sekali tidak selari lah dengan apa yang dibawa oleh YSS sendiri. Ya, betul. Sebab YSS ni dia more tu something yang kita initiate sendiri. Initiate dalam bahasa Melayu apa Hasan? Menentukan Bukan. Initiate ni memulakan ke apa? memulakan. Yes, memulakan. Kita yang mulakan, kita yang menggerakkan satu program tu, kita yang decide sendiri, kita yang tentukan sendiri sama ada kita nak buat program apa, berapa dia punya peserta, berapa orang yang akan terima impak dan apa kesan dia, dan kita kena kaitkan dengan SDG dan sebagainya. Jadi benda tu sangat mencabar. Kena tentukan SDG lah dan sebagainya. Jadi ni ada gangguan sikit, tapi tak apa. Jadi untuk SDG macam mana pula? SDG macam mana Hasan nak apply SDG tu dalam misi sukarelawan ni? Jadi benda bila nak apply benda tu berhadapan nak dengan challenge kesukaran ke apa? Dia sebenarnya bila melibatkan SDG ni agak sukar lah, sebab kita kadang kita tak faham SDG ni macam mana. Tapi dalam tim saya tu adalah kami panggil dia Kak Aisyah kan. Jadi kami di Pilis Pendidikan biasa tanya dia macam mana, maknanya pendidikan biasanya 4, tapi kalau melibatkan alam sekitar, melibatkan juga kesihatan, dia ada numbers yang lain. Maknanya kalau pendidikan pun dia ada 4.1.1 ataupun 4.2, dia ada numbers dia lah. Jadi sebenarnya sebelum datang untuk interview pun Aidil saudara Aidil pun ada bantu kami, maknanya tunjuk satu persatu SDG yang ada dalam SDG itulah. Okey. Jadi saya nak ceritakan satu projek boleh? Silakan. Sebab kami ada dalam 8 benda tu, kami ada satu projek dan juga 7 program. Jadi satu projek ni sebenarnya di Kampung Bandulan ni tiadanya perpustakaan. Jadi perpustakaan terdekat pun memang di UMS dan 15 hingga 20 minit tu. Jadi apa yang telah kami lakukan, dua perkara, iaitu kami tengok ada almari yang tidak terpakai lah. Jadi apa yang telah kami laksanakan, kami ambil, kami potong, kami perbetulkan apa yang perlu diperbetulkan. Khususnya kami tampal wallpaper yang ada, kami beli untuk hias kek. Lepas tu sebab akses nak beli tu mudah kan. Kalau dekat kampung Sepanggar betul. Sebab memang dekat dengan bandar. Dan sebenarnya kami letak, dan yang kedua ialah kami laksanakan rumah ke rumah, iaitu program untuk mengutip buku daripada orang kampung. Dan kami telah pusing satu kampung tu, dan alhamdulillah sambutan orang kampung tu sangat luar biasa, dan adalah yang menyumbang tu. Seterusnya apa yang telah kami laksanakan, dan sebenarnya baru-baru ni je pegawai kami Cik Azanif tu, dia telah beritahu kepada saya, sebab kami buat surat kepada DBP dan surat tu telah diluluskan baru lagi bila 20 hari bulan rasanya. Maknanya baru lagi lah, sebab ini dia baru 23. Ini baru 23. 20 hari bulan Cik Azanif mesej saya nak details apa semua supaya untuk ambil buku tu lah di DBP. Dan sebenarnya kami apply dua, iaitu Perpustakaan Negeri Sabah dan juga DBP. Alhamdulillah DBP bersetuju untuk memberikan kepada kami akses bahan bacaan tu. Jadi saya rasa itu satu, orang kata apa, sumbangan lah kepada penduduk Kampung Bandulan. Jadi kalau tengok macam disebabkan hadirnya YSS di kampus Sepanggar tu, itu yang menyebabkan kampung tu maksudnya ada connection dengan DBP lah, dengan perpustakaan lah. Jadi mereka tahu bahawa kampung tu sebenarnya memerlukan akses kepada buku dan sebagainya, yang mana memang penduduk kat situ pun mereka sangat ingin belajar, tetapi akses kepada pendidikan tu sukar lah. Sukar untuk mereka. Jadi mungkin soalan terakhir lah. Soalan terakhir kepada saudara Hasan. Jadi apakah harapan saudara Hasan
kepada warga KDRI dan juga penonton-penonton podcast GPS ni, apakah harapan yang Hasan rasa ataupun mesej lah yang ingin disampaikan kepada mereka? Okay, baiklah, buat warga KDRI sekalian, sebenarnya untuk join misi sukarelawan siswa ni bukanlah kalau kita join YSS barulah kita digelar sebagai sukarelawan siswa. Sebab sebenarnya ia bermula daripada program-program kecil seperti mana yang berlaku di KDRI pada hari ini, dan seterusnya. Perkara ni menjadi satu titik orang kata apa, titik tengah kepada kemenjadian seorang pelajar tu. Sebab dengan dunia sukarelawan ni, sebenarnya apa yang ada pada hari ini kita mampu manfaatkan semuanya. Sebab mungkin kita lihat satu benda tu, sebab OSS telah mengajar saya, orang kata membuka mata tu menjadi lebih besar, supaya tidaklah kita lihat satu masalah tu sebagai satu masalah, dan mungkin kita boleh besarkan skop. Sebagai guru, bukan kita fokuskan kepada murid-murid kita sendiri, sebab kita akan jadi guru kan nanti. Jadi bukan kita fokus kepada murid-murid kita saja, tapi mungkin kita bantu semuanya. Mungkin kita tengok ada orang kampung kita yang kurang mahir melalui digital ataupun teknologi, ataupun kanak-kanak tu tak erti membaca, kita boleh bantu mereka. Sebab apa yang berlaku tu di Kampung Badulan tu, dia macam memberi kesan kepada saya lah. Sebab saya tak perlulah untuk fokuskan kepada sekolah semata-mata, tapi perbesarkan skop supaya kita boleh lihat semua tu sekali. Maknanya kita boleh bantulah mereka. Dan harapan saya, joinlah YSS. Sebab akhirnya kita akan bertemu dengan orang kata apa, orang-orang hebat daripada seluruh universiti di Malaysia. Dan dari situlah kita akan dapat menimba ilmu dan juga pengalaman bersama. Betul. Jadi sebab betul tugas pendidik tu bukan hanya di sekolah. Jadi bila kita jadi guru ni, perspektif ataupun kacamata kita tu perlu lebih luas agar kita dapat melihat golongan yang sebenarnya memerlukan. Memang di sekolah tu mereka juga memerlukan, dan di sekolah tu merupakan tugas hakiki kita kerana kita ditempatkan dan ditempatkan untuk kita curahkan segala ilmu di sekolah tu. Tapi tugas kita bukan berakhir di situ. Kita perlu buka kacamata kita, buka perspektif kita dengan lebih besar, sebab ramai lagi orang di luar sana yang memerlukan, yang tak ada akses pun nak pergi sekolah. Ya, betul. Jadi macam tu lah. Jadi saya rasa itu sajalah. Maka dengan ini tamatlah podcast GPS episod ketiga. Ketiga, ya, betul. Yes. Episod ketiga. Episod pertama kita bersama dengan Sarapi dan juga Afiqah. Ya, betul. Untuk cerita hantu. Episod kedua kita bersama dengan Syamil. Dan insyaAllah kita doakan saudara Syamil, kerana baru-baru ni beliau terlibat dengan kemalangan, dan Alhamdulillah selamat ditempatkan di hospital SNZ nama panjang ni? Hospital Sultanah Nur Zahira. Sultanah Nur Zahira di Kuala Terengganu. Sama-sama kita doakan insyaAllah. Dan di episod ketiga kita bawakan Hasan yang segar daripada Sabah, terus mendarat ke sini, baju pun tak cabut lagi. Tak segar sampai sini, cerita pasal ni. Jadi insyaAllah episod seterusnya kita akan bawakan satu lagi guest, jemputan yang juga istimewa, tak kurangnya istimewa daripada saudara Hasan ni. Walaupun saudara Hasan ni kita dah nampak bersinar-sinar di sini, tapi insyaAllah guest yang seterusnya juga pasti bersinar seperti saudara Hasan, insyaAllah. Jadi jumpa lagi di episod seterusnya podcast GPS. Itu saja. Assalamualaikum.